kalau jiran-jiran pula kita buat kuih kacau, dia keluarkan sedikit duit, ini pun sikit, tiga-tiga keluarga kadang jiran-jiran gotong royong, kacau dodol, buat kuih muih. Kemudian inilah masa untuk kita sama-sama jiran, tetangga kita untuk kita mengiratkan lagi silaturahim. Ni biar. Ya. Orang tua-tua selalu cakap lain hulu, lain parang, raya dulu, raya sekarang. Jadi kalau kita tengok kan dia punya perubahan itu memang jauh berbeza. Zaman-zaman aku dulu raya tu, kalau katalah besok tu raya, seminggu sebelum tu dah habis sawang-sawang, rumah semua kita dah kemas sapu. Tak ingat macam mana adik-beradik kau semua dikerah macam tentera. Memanglah beza. Nama pun dulu dengan sekarang. Untuk kita bersihkan rumah kita dan macam-macam. Itulah setahun sekali yang kita dapat. Yang mana jauh bercuti, alung kau, angah kau balik, kita sama-sama kerja. Aku lah menjadi tuan rumahnya, menjadi orang kata komandan dalam rumah tu, mengarahkan semua macam tentera. Tapi bagus juga kalau tak ada kita buat macam itu, tak adalah orang kata nak mengiratkan silaturahim. Walaupun kita anak beranak. Jadi kalau kata besok nak raya, hari ni kita dah mulalah mak kau sibuk, so cari tempurung lah, sabut kelapa lah untuk bakar bahulu. Lepas tu kalau jiran-jiran pula kita buat kuih kacau, dia keluarkan sedikit duit, ini pun sikit, tiga-tiga keluarga kadang jiran-jiran gotong royong, kacau dodol, buat kuih muih. Kemudian inilah masa untuk kita sama-sama jiran, tetangga kita untuk kita mengiratkan lagi silaturahim. Ya. Aku tengok sekarang dah jauh berbeza. Ya. Sebabnya sekarang ni, itulah yang dipikirkan. Sekarang ni sebab fikir susahkan mak pula, susahkan bapak pula. Jadi kan senang je kita tunjuk je kuih apa yang kita nak. Tapi ada masalah pula. Inilah dia masalahnya. Kita alung beli angah, beli alang, beli kuihnya. Akhirnya tinggal dekat rumah mak sampai tahun depan dua balang-balang. Berbalang-balang. Jadi sebenarnya niat tu baik. Ya, niat tidak mengalahkan caranya. Mungkin kita boleh buat balik yang seperti mana yang dulu, biar sikit asalkan bersama. Jangan banyak-banyak, tetapi jadi membazir. Tapi kalau kita tunjuk ni, yang aku tengoklah dia orang beli tu, warna je berbeza. Rasa sama. Kena scam kot. Aduh. Tapi itulah orang kata kalau bab kuihnya tu. Kalau tengok bab pakaian, aku ni dulu kau tengok mana pernah janji bersih je. Sudah. Dulu alung kau tu kalau baju tu raya, itulah bajunya pergi sekolah besok. Sebab lepas raya naik sekolah. Betul. Sekarang baju sekolah itulah baju raya. Sebenarnya setuju sangat. Tidak semestinya untuk hari nak pakai baju raya tu mesti yang terpaling berjenama, yang terpaling cantik, yang terpaling hebat, terpaling meriah, tetapi yang terpaling baik walaupun bukan baju baru. Betul sangat. Macam bapak kata tadi kan, kalau kita tengok baju yang katalah tak dapat nak beli baju baru, tapi antara koleksi kita inilah yang terpaling baik sekali, insya-Allah baik, cantik, masih bagus. Inilah boleh dijadikan baju raya. Tak adalah sampai nak membazir, ya dok? Semua anak macam kau rasa surga. Tapi semua nak baju yang terpaling. Ya, terpaling. Aku memang cari duit ni terpelanting. Aduh ya. Jadi sebenarnya jangan bab pakaian. Sebenarnya itulah salah faham, kadang-kadang kita nak yang terpaling itulah sebab katanya raya setahun sekali. Ya, lepas tu mesti sedondon 7 hari 7 malam. Dah sudah terpelanting. Lepas tu kalau lansirnya tu aku setuju dengan mak kau ni. Dia kalau lansir tu masih bagus, masih lagi cantik, dibasuhnya, digantung, sama aja. Walaupun jiran sebelah belum berlawan-lawan gantung lansir, tapi dia pada aku alhamdulillah kita boleh kekalkanlah. Jangan bazir. Banyak benda lagi yang kita perlu utamakan selain daripada yang ada tu yang biasa menjadi. Tapi kena tukar langsir Pak. Sebabnya langsir ni daripada 3 tahun yang lepas. Nanti kan dah orang jiran sebelah dah tukar, kita tak tukar-tukar. Jadi tengok jugalah ukur baju di badan sendiri, sesuai ke tidak sesuai ke nak tukar. Jangan membazir, jangan sebab ikut-ikut orang, jiran sebelah dah tukar kepada langsir yang trend yang terbaru. Kita pun tapi kalau kita boleh, kita mampu nak tukar untuk ada suasana yang baru,
apa salahnya? Yang penting jangan membazir. Nak tanya lah, Ya. generasi macam kau orang ni, pilih baju raya ni aku kadang ya Allah tengok baju tak macam baju. Ya. Baju kurung ke baju apa ni? Kadang lelaki dah pakai baju ropol-ropol. Aku pun confused lah budak-budak sekarang. Apa yang dia nak sebenarnya? Tema raya ni tak ada. Betul. Janji asal menutup aurat, sudahlah. Betul. Kenapa nak baju sekerat? Betul. Ada yang panjang kaki daripada seluar. Ada yang nak kata baju tak macam baju. Aku tak tahulah macam mana agak-agaknya lah. Yang dia nak baju apa untuk raya ni? Itulah sebenarnya inilah yang terjadi. Kalau pergi tengok baju raya ni sekarang baju lelaki berenda-renda, beropol-opol. Tapi sebenarnya baju pada yang seperti mana telah kita sembang tadi kan. Baju apa asalkan menutup aurat, baju yang terbaik. Tak semestinya mesti kena pakai baju kebaya, baju kurung tradisional. Tetapi itu adalah sebagai kita orang Melayu lah, kita bawa tema kita sebagai orang Melayu. Tetapi tidaklah sekarang dah jadi lain pula. Baju kurung pun dah tak rupa baju kurung dah. Tak tahulah baju apa, baju kerang kan. Jadi sebenarnya apa pun yang kita lakukan mestilah menutup aurat. Kalau perempuan tidak berpakaian seperti lelaki, lelaki tidak berpakaian seperti perempuan. Baju tu nak apa, ada kriteria dia, tidak jarang, tidak ketat, tidak berlebih-lebihan. Supaya apa? Supaya tak adalah segerombolan kita jalan ini pergi beraya ke, pergi apa, pertunjukan perarakan ni. Berkaitan dengan fashion pakaian. Itulah Tapi dia. dalam dari segi pakaian ya. ni aku cukup setujulah dengan benda-benda macam gitu. Tapi kita kesianlah tengok anak-anak jiran kita nak tegur pun masalah juga kan. Jadi dia ada mak bapak dia sendiri. Macam korang ni jaga adab berpakaian apa supaya orang kata biar kita jadi contoh pada yang lain lah. Satu lagi sekarang kan rasa macam dah hilang vibe balik kampung tu. Kalau tidak dulu nak balik kampung. Jadi inilah sebenarnya yang kita risaukan juga keadaan sekarang Budaya ni. kita sekarang ni dah tak ada dah. Bercuti pula. Kalau dulu kan mesti ni pergi rumah long ni. Pergi mak ngah kau dulu. Mak walaupun jauh kita pergi. Sekarang ni tak apalah. Kadang-kadang kita jadi ketua rombongan. Betul, belakang 5-6 kereta ikut belakang. Tapi sebenarnya benda ni ada orang yang menggerakkan lah. Jadi yang jadi ketua. Yang muda-muda ni pada kita ni dia cuma mengikut saja apa yang kita bawa. Kalau bawa kita tu betul lah jadinya. Jadi orang kata kita kena hidupkan budaya ziarah menziarah keluarga kita yang jauh-jauh. Apatah lagi kalau yang susah. Kita kena mendekati dia orang sebab mana sabarlah dia nak datang rumah kita kat Kuala Lumpur ni jauh. Kosnya lagi. Satu dia tidak ada transport. Kita yang mudah kita pergi je lah. Satu lagi ni aku nak tanya lah. Kadang-kadang bila saudara mara datang ke rumah, korang ada yang tu masuk bilik lari, tinggalkan salam je lari, main minta password lah, minta apa, tinggal aku dengan orang tua je. Yang nak lain semua main gadget-gadget kat dalam bilik. Ini kena risau lah benda ni. Ini sebenarnya tak dinafikan dan asasnya pastinya daripada rumah. Kalau kadang-kadang bapa dah ajar baik dah, kita pula tak menunjukkan contoh yang baik kepada anak-anak. Jadi kita kena wujudkan satu suasana. Jangan asal salam orang pun kadang-kadang 5 kali 7 kali panggil baru nak turun kan. Jadi bila tetamu datang, salam, santuni tetamu, menyapa serba sedikit, beramah mesra sedikit dan sebagainya. Kalau ada kerja, bolehlah buat kerja. Jangan pula ada juga Pak, kadang-kadang terlebih mesra pula duduk sebelah orang tua nak berbual, dia pun nak berbual. Kita mata besar-besar mata. Jadi ini pun kena jaga adab, jangan menyampuk, jangan bersama dengan orang tua-tua yang sedang berbual. Ada kadang-kadang ada isu-isu yang tidak sesuai. Jadi macam tadilah, jangan sampai kalau kita sebagai tetamu pula pergi rumah orang sibuk minta password dan password wifi lah kan. Adalah apalah. Kadang-kadang macam inilah dia. Yang di depan mata kita tidak berhubung, tetapi yang jauh di mata pula yang jadi dekat. Maka oleh itu menghubungkan silaturahim ni kita gunakan sebaiknya, terutamanya ketika kunjung mengunjung. Ini pun kita kena bawa suasana yang baik kepada ahli keluarga. Jangan macam tadilah dengan adabnya kurang. Kita yang kena ajar supaya supaya adab ini tidak ditelan zaman. Jangan kata tu orang dulu je, tapi tu orang sekarang tak ada adab.
Jadi janganlah biar adat itu berlalu dengan berlalunya generasi. Jadi kalau kita salam tu, aku tengok budak-budak sekarang salam macam tacenggo je, main sikit je. Dia tidak ada salam yang betul-betul Dia tak faham tu bahawa bersalaman itu menggugurkan dosa. Menusuk hati tu dengan pandang mata, betul. dengan Betul. Ini salam yang ada pula ada Bambush. Jadi budaya-budaya ni saya rasa benda ni walaupun nampak mudah ni, kita kena jaga-jagalah supaya jangan jadi orang kata ikutan. Kalau kita tak benteras benda ni jadi masalah bagi kita. Dan satu lagi, apa yang beza sangat kalau raya sekarang, kalau dululah rasakan rasa sangat mungkin ada sentimental value yang berbeza apabila menyambut Syawal setelah berlalunya Ramadan berbanding dengan sekarang ni. Yang rasa macam kita dulu kalau kata raya itulah hari raya. Kalau dewan besar, kalau balai besar, balai raya. Kalau jalan besar, jalan raya. Kalau raya hari besar, hari raya. Hari raya ini kita menampakkan sebaik-baiknya kerana setahun sekali. Jadi masa tu orang kata ada malam 7 lekonya, ada malam pergi rumah ke rumah marhaban. Kita ada berarak daripada rumah ke rumah. Bukan makanan menjadi satu benda yang penting. Sebab apa, kalau datang 40 orang, kita nak menyediakan makanan 40 orang, mati tuan rumah. Sebab besoknya tu kita nak raya Aidilfitri. Dan kita sampai balik 3-4 pagi, tak ada masalah. Sebab apa, kita layan dengan hati yang ikhlas, sambut dengan perasaan hukumah Islamiahnya tu ada, persaudaraannya. Jadi kita datang, walaupun segelas air sejuk je pun dah cukup memadai. Cuma kita nak meraihkan rumah itu je. Kita akan buat marhaban, kita akan selawat, kemudian kita berhadis pada rumah ke rumah. Sampai orang kata kita ada juga takbir rayanya sampai 2-3 pagi. Kadang-kadang kita yang nak bertakbir ni tak mampu. Sebab apa, tuan rumah dah tunggu dah. Kita yang tak mampu. Sebab masuk rumah yang ke-7, gear dah tukar, gear dah slow dah tak boleh nak isi dah. Jadi budaya-budaya itu yang baik itu perlu kita kekalkan. Itulah satu kemeriahan pada hari raya. Selepas itu dah tak ada apa dah, cuma berkunjung biasa aja. Jadi rumah yang malam tu kita dah berkunjung, dah beraya. Siang tu cuma kita sapa gitu je, tak ada, bukan beraya betul lah. Maknanya kita mengunjungi je. Sebab malam tadi kita dah seharian dah, semalaman kita dengan dia orang. Lepas tu kita ada malam yang kata kita buat, kalau kata kat Perak tu ada lampu ponjot. Lampu ponjotnya berlawan-lawan pula. Kampung ni buat, kampung ni buat, kampung ni. Kemudian kita ada pelita 7 ekornya tu, terang menderang, ikut prasapah lah. Katanya senang, malaikat nampak rumah mana nak pergi. Jadi itu orang kata adalah adat, bukan ibadat lah. Tapi sebenarnya itulah apa pun yang kita lakukan pastinya adalah untuk menjalin ukhuwah, mengeratkan silaturahim dan bersatu padu. Takut kadang-kadang kita lupa budaya-budaya ini sampai hal engkau, hal aku. Jadi tidak ada kesepaduan, tidak ada kesamaan. Dan bila cerita berkenaan dengan ini, antara lain kan, sama dulu dengan sekarang, kita bawakan kita punya vibes daripada bulan Ramadan tu, kita masih kekalkan kita punya solat jemaah bersama-sama kan. Nama pembalik raya, kalau dulu penuh ni, kalau waktu raya, waktu balik berkumpulnya saudara mara dengan solat jemaah, maka sama daripada dulu dan sekarang kita kena lakukan juga. Jangan kata sekarang masing-masing lah, sembahyang masing-masing dan sebagainya. Jadi begitu juga barangkali lepas solat raya, ziarah menziarahi, ziarah kubur, walaupun bukan hanya pada Aidilfitri saja, bukan hanya pada hari raya, tapi kita lakukan, kita doakan mereka yang telah pergi, kita mengunjungi dengan penuh adab, dan insya-Allah semoga dulu ataupun sekarang, walaupun berbeza zaman, tetapi akhlak dan adab tetap kita bawa. Tetap. Satu lagi lah, kita nyeru juga pada ibu bapa yang kat luar tu. Kalau dalam bulan Ramadan dan kita sampai ke Syawal,
siapa yang puasanya sebulan cukup, bulan Syawal tu, raya Aidilfitri, masa kita nak bagi duit ampau tu, kita tanya, cukup tak sebulan puasa? Kalau cukup, ini. Kalau tak cukup, siapa yang tak cukup? Ini kita bagi. Supaya menjadi satu galakan dia untuk cukup puasanya tu. Dalam pada, bukan kita bagi saja-saja. Kita bagi, ada dia punya pengajarannya kat situ, supaya ada semangat dia untuk berpuasa cukup. Itu akan ada yang puasa sekali, ada yang puasa tak sampai sebulan. Kita bagi ikut. Siapa puasa sebulan? RM10. Tak cukup? RM5. Ni RM3. Ni RM1. Jadi dia akan kata, insya-Allah akan cari dapat juga. Satu hari nanti dapat RM10. Betul. Galakkan dia. Betul. Dan bila cakap berkenaan dengan persiapan ataupun persediaan raya dulu dengan sekarang, tak kisah sebenarnya dulu ataupun sekarang, kalaulah dulu kita begini, sekarang kita begini, kita tengok yang mana yang baik kita bawakan, kita bawa ke sekarang. Yang mana yang kurang baik kita tinggalkan. Contoh kalau dulu asyik membazir je kan, jiran sebelah beli sofa, kita pun nak beli sofa. Bila kita dah tahu kata perkara-perkara itu tidak perlu, maka kita boleh tinggalkan. Mungkin barangkali perkara dulu banyak yang membawa kepada kebaikan, kita follow. Yang tak baik kita tinggalkan. Sebab kita kena ingat apa Allah kata, auzubillahi minasyaitanirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitan li rabbih kafura. Jadi sesungguhnya membazir ni sahabat syaitan. Jadi kita jangan, kalau kita nak ni, kita jangan membazir. Jadi apa jua yang kita lakukan, nak tukar sofa ke, nak beli kuih raya ke, nak beli baju raya ke, insya-Allah jangan berlebih-lebihan. Maka bersederhana dan insya-Allah ukur baju di badan sendiri. Jadi dalam program Sembang Songkok Tinggi, sembang tak kosong tapi berisi, kesimpulannya dalam raya dulu, raya sekarang ni, kita elakkanlah pembaziran. Betul. Jadi jangan lupa, kita temu lagi dalam siri-siri akan datang. Tapi tak ada pantun ke? Tadi dah buka dengan pantun. Okey, biarlah saya berpantun pula. Ada pantun. Okey. Masak dodol, pakai arang. Habis periuk berjelaga. Raya dulu maupun sekarang, pastikan ukhuwah sentiasa terjaga. Itu dia. Jadi menutup perbincangan kita pada hari ini dalam Sembang Songkok Tinggi. Sembang tak kosong tapi berisi. InsyaAllah. Jumpa lagi. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.